Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan-tuan, kita sama-sama mulakan majlis ini dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita mohon mudah-mudahan kita diberi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana manusia amat memerlukan pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung pengajian kita dari kitab Manusia dan Islam. Masuk kita kepada bab yang berkaitan dengan akhlak. Sebelum ini kita cerita tentang iman dan juga Islam. Rukun iman, rukun Islam. Sekarang perkara yang berkaitan dengan akhlak. Kedudukan akhlak dalam Islam. Agama Islam mempunyai dua asas. Dua asas yang penting. Pertamanya akidah dan syariat. Ada akidah, ada syariat. Ada keimanan, ada ketaatan. Ada ilmu, ada amal. Maka dua benda ini benda yang asas di dalam kehidupan seorang Muslim. Makna mesti ada akidah, mesti ada syariat. Macam itu juga ilmu, ada amal. Kalau dia amal tanpa ilmu, ditolak. Kalau dia ada syariat tapi akidah tak betul, ditolak. Tak? Tak sempurna agama itu mesti ada dua unsur ini. Jadi akidah ini mengajar kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat-sifat kemuliaan, bersifat dengan segala sifat kepujian. Dialah Maha mengetahui, dialah Maha mencipta, dialah Maha berkuasa dan sebagainya. Maka disebabkan Allah ni yang maha mencipta, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil dan sebagainya, maka ada syariat yang Allah turunkan untuk diamalkan oleh manusia. Maka sudah tentulah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia ini syariat yang penuh dengan kebijaksanaan sesuai dengan sifat Allah tadi. Sempurna, syariat ini sempurna, adil dan sebagainya, sesuailah dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam melaksanakan syariat ini ada perkara yang berkaitan dengan akhlak. Ketika kita semayang, ada perkara yang berkaitan dengan adab. Kita berpuasa, ada perkara berkaitan dengan syariat. Puasa tu menahan diri daripada makan, minum dan jima', kan? Tapi dalam puasa itu ada adab-adab dia. Semua perkara berkaitan dengan kehidupan manusia ini ada akhlaknya. Dan akhlak merupakan perkara yang cuba dicapai dengan syariat tadi.
Akhlak merupakan roh bagi Islam. Jadi dia kata Islam merangkumi akidah dan syariat, mengandungi roh akhlak. Dalam akidah syariat ini ada roh akhlak. Akhlak merupakan roh yang menyerapi semua aspek dan bidang dalam semua segi kehidupan kita. Dalam apa pun yang kita buat, ada unsur yang berkaitan dengan akhlak. Kita dengan binatang tunggangan, ada akhlak dia. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Bercakap dengan manusia sama. Semua benda lah ada akhlak. Akhlak adalah roh kepada risalah Islam. Akhlak adalah roh kepada risalah Islam. Maka matlamat dan sasaran yang hendak dicapai oleh risalah Islam dalam kehidupan manusia adalah sasaran akhlak. Yang apa yang nak dicapai dalam Islam ni, sasaran dia ialah akhlak. Asas dia apa? Akidah syariat. Dengan akidah syariat nak capai kesempurnaan akhlak. Ini bererti Islam tanpa akhlak, dia Islam tapi tanpa akhlak, maka dia umpama jasad yang tidak mempunyai nyawa. Islam ada, bagus dia, amal ni, semayang ni, tapi akhlak tak ada. Akhlak tak ada. Dia umpama badan, jasad, tapi tak ada nyawa. Maka benda itu tidak mempunyai nilai. Lepas tu akhlak ni benda yang cukup penting di dalam kehidupan manusia ini. Lepas tu akhlak manusia yang paling agung ialah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf dengan katanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Jadi dia suruh ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlaknya, dari segi syariatnya dan sebagainya. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kedudukan akhlak, sehingga kan dalam sebuah hadis disebut inna ahsanan nasi khuluqan ahsanahum dinan. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik agamanya. Jadi akhlak ni benda yang penting dalam kehidupan kita. Dia neraca yang menentukan orang ni baik agamanya ataupun tidak. Bukan sekadar ada orang dia semayang, dia puasa kan, tapi bila bercakap menipu, bila berniaga menipu, bila berjanji mungkir janji. Ini orang yang tidak ada iman, yang tidak ada akhlak. Janji tapi mungkir janji, lepas tu janji lagi mungkir janji. Ini orang yang korup akhlaknya, rosak akhlaknya. Baik. Kemudian kita nak cerita dalam bidang akidah. Dia kata semua ini menunjukkan bahawa akhlak adalah roh kepada agama, intipati daripada agama. Roh akhlak ini menyerapi semua bidang ataupun semua sudut kehidupan kita, baik bidang akidah maupun bidang ibadat maupun bidang muamalat. Semua yang kita buat ini ada unsur akhlak. Dalam bidang akidah keimanan, Al-Quran telah merangkumkan iman itu di dalam perkataan albir. Albir ini artinya segala amal akhlak atau merangkumi segala rupa dan jenis kebaikan. Makna semua perkara kebaikan itu dianggap akhlak yang mulia. Dalam hadis disebut akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling elok akhlaknya. Dikaitkan akhlak dengan iman. Orang mukmin yang sempurna iman dia. Mukmin lah, beriman juga tak? Sempurna ke tidak?
bergantung pada akhlak dia. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga dalam hadis lain disebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah ia kasih kepada saudaranya seperti mana ia kasih kepada dirinya sendiri. Ini semua akhlak. Tidak sempurna iman. Iman ada tapi tidak sempurna. Ini semua tuan-tuan menunjukkan dan memaparkan kepada kita bahawa akhlak ini perkara yang penting di dalam agama. Baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, iman, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Ini semua akhlak. Kalau orang tu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Kehidupan dia sesama keluarga, kehidupannya sesama jiran, kehidupannya bersama dengan benda-benda jamadat ini, itu semua menunjukkan akhlak dia. Ada orang dia tengok kucing kan, dia tengok kucing, dia tendang kucing. Tuan-tuan nak cakap apa? Tuan-tuan nak kata apa? Tadi dia semayang bila berjalan nampak kucing, dia tendang kucing. Tuan-tuan nak kata apa? Dia ni berakhlak je? Tidak berakhlak. Dari segi itulah tidak berakhlak. Ambil batu, baling orang. Baling-baling kena cermin kereta orang. Ini orang yang tidak ada akhlak. Ini semua perkara yang berkaitan dengan akhlak. Baik. Sudah. Kemudian dalam segi ibadat pun macam tu juga. Ibadat ini, saya ingat saya dah cakap dah dulu. Ibadat yang kita buat ini tuan-tuan, semuanya nak mencapai akhlak yang terpuji. Tuan-tuan, kita semayang ini bukan sekadar 3 rakaat itu yang nak semayang tu. Dia ada benda yang nak dicapai. Antaranya akhlak kita. Jiwa kita macam mana, batin kita macam mana, akhlak dari segi batin, akhlak dari segi panca indera kita. Itu semua. Lepas tu Allah sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Maknanya solat itu kalau dia dirikan dengan betul, benar, maka dia dapat mencegah seseorang itu daripada perbuatan mungkar. Itu yang nak dicapai itu. Semayang memang kena semayang. Tapi semayang dia berkualiti ke tidak, tengoklah dia boleh capai matlamat ataupun tidak. Antaranya apa? Dia jauh daripada kemungkaran. Dia jauh daripada kemungkaran. Macam tu juga puasa. Bukan tahan diri je, tak makan, tak minum. Dia nak capai satu, menjadi seorang yang bertakwa. Yang mana jiwanya takut kepada Allah. Taat segala perintah Allah. Itu yang nak capai tu. Macam tu juga orang pergi haji, pergi umrah, nak capai apa? Pergi umrah ni semua nak capai apa? Nak capai kecintaan kita kepada Allah, Rasul. Kita rasa cinta dengan Allah, rasa cinta dengan Rasul. Kita taat perintah Allah. Apa pun yang Allah suruh kita buat, kita buat. Tuan-tuan pernah ke tawaf di rumah tuan-tuan? Tawaf? Pernah? Tuan-tuan ada kereta tu mahal tu. 500,000 kereta. Tuan-tuan pernah tawaf? Kereta. Cuba tawaf. Orang akan kata apa? Macam-macam orang kata tak. Tapi bila Allah perintahkan tawaf di Kaabah itu, kita patuh. Kita buat. Jadi ibadat itu, kita buat ibadat ini ada benda yang kita nak capai. Kita rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Apa pun yang Allah perintah kita buat. Kan? Bukan pergi umrah ni nak capai buah kurma je, bukan. Bukan. Baik, macam itulah ibadat-ibadat yang lain ini. Sehingga kan disebut ketika haji ini, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu adalah beberapa bulan yang termaklum. Maknanya nak buat haji ini ada masa dia. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakan haji, maknanya dia dah niat dah untuk melaksanakan haji, maka Allah beritahu
jangan dia mencampuri isteri dia, dan tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar pada masa mengerjakan haji. Makna tak boleh mencampuri isteri, walaupun dia isteri dia, halal bagi dia. Tapi manusia ni diajar, dalam ibadat itu diajar. Kalau kamu nak buat ibadat haji, antaranya apa pun perintah Allah, kena ikut. Allah kata tak boleh mencampuri isteri, tak boleh. Macam itulah. Bila dia balik ke kampung halaman dia pun, dia macam itulah. Apa pun yang Allah perintah, itu dia terima. Dia takkan lawan. Dia takkan kata, ini tak sesuai lah. Tak ada. Yang ni tak boleh lah. Tidak. Pasal dulu kamu buat benda yang tak pernah kita buat. Pergi tawaf. Benda halal, hubungan suami isteri halal. Tapi ketika niat umrah, niat haji, tak boleh bercampur. Kita patuh. Dia ajar macam tu. Kemudian, tidak boleh berbuat maksiat dan tidak boleh bertengkar. Ini akhlak yang cuba hendak dicapai ketika melaksanakan ibadat haji. Okey, habis. Sekarang saya nak pergi dalam bab muamalat. Muamalat ni hubungan di antara sesama manusia. Tadi bab akidah ada akhlak. Dalam syariat ada akhlak. Muamalat iaitu perhubungan antara manusia dengan manusia. Ada perkara yang berkaitan dengan akhlak. Nabi SAW menyebut al-muslim man salimal muslimina min yadihi wa lisanih. Seorang muslim itu, seorang muslim yang baik itu ialah orang Islam lain selamat daripada tangan dan lidahnya. Orang muslim yang sempurna, yang baik ialah orang lain selamat daripada tangan dan lisannya, lidah dia. Makna dia tidak curi harta orang, dia tidak pukul, dia tidak menzalimi, dan orang lain pun selamat daripada mulut dia. Dia tidak fitnah, dia tidak cerca. Itu orang Islam yang baik. Bila bercampur tu ada unsur akhlak. Baik. Wa man ghasyana falaysa minna baik. Kata Nabi, sesiapa yang menipu maka ia bukan daripada golongan kita. Ini orang yang meniaga ni. Orang meniaga kan, dia tipu. Dia tipu. Dalam perniagaan dia tipu. Nabi kata apa? Orang yang menipu ni bukan daripada golongan kami. Dia ni bukan ikut ajaran yang kami ajar. Dia ikut nafsu dia. Apa tu tuan-tuan? Bila kita ni meniaga tuan-tuan, antara ujian yang berat ialah jangan menipu. Sekarang ni meniaga ni macam-macam tempat orang meniaga. Tak meniaga kat Malaysia, meniaga kat Mekah, Madinah. Umrah tu meniaga lah tu. Tapi menipu pun ada. Ramai. Tapi adalah cara dia. Tapi itu tipu sebenarnya. Apa pun kita buat, jangan menipu. Ini kena jaga baik-baik. Habis. Okey tuan-tuan, kita nak masuk bab yang lain. Jadi akidah ini, akhlak ini suatu benda yang penting dalam Islam. Di dalam akidah ada akhlak, ada iman ada kaitan dengan akhlak, syariat pun ada kaitan dengan akhlak, muamalat, hubungan sesama manusia pun ada hubungan dengan akhlak. Okey. Kita nak pergi bab yang ke-7, hubungan antara akidah dan akhlak. Tadi dah cerita dah, kan? Dia nak kita pastikan ni. Dia kata apa? Walaupun akhlak sebagaimana yang telah ditegaskan merupakan roh bagi Islam, bagi akidah dan syariat dalam semua aspek dan bidang kehidupan kita. Walaupun akhlak itu roh bagi segala aspek kehidupan kita, namun tidaklah boleh kita fahamkan bahawa akhlak merupakan asas dalam keseluruhan binaan Islam. Boleh faham cakap ni? Dia kata akhlak itu roh bagi Islam. Iman, syariat, muamalat, dalam semua bidang kehidupan kita,
Yang kita nak capai itu akhlak itu. Kan ruh. Nilai yang tertinggi itu akhlak itulah. Tapi akhlak itu bukan asas bagi Islam. Akhlak itu bukan asas dalam keseluruhan binaan Islam. Jadi apa makna dia? Dia nak cakap kita ni yang mula-mula asas kehidupan kita betulkan akidah, betulkan syariat, baru cerita akhlak. Ada orang dia tak, dia kata saya tak cakap pasal orang, saya tidak fitnah orang. Tapi dia akidah dia tak betul, syariat dia tak betul. Ini ditolak. Bukan akhlak itu asas bagi pembinaan Islam, bukan. Ini dia nak highlight ni, jangan salah faham. Jangan kita nilai bagus dia ni, tapi dari segi akidah dia rosak. Dari segi syariat dia jauh daripada syariat yang benar. Tapi kita kata dia ni bagus, dia ni tak makan rasuah, contohlah. Bagus. Dia ni bagus, dia ni tak menipu. Mana yang bagus sekarang ni? Dia nak cerita mesti tengok asas dia ialah akidah dan juga syariat. Kemudian barulah cerita akhlak. Bukan asas segala-galanya akhlak, bukan. Jadi dia kata, namun tidaklah boleh kita fahamkan bahawa akhlak merupakan asas dalam keseluruhan binaan Islam. Menurut apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Quran menegaskan bahawa akidah adalah asas asasi dalam binaan Islam keseluruhannya. Dalam binaan Islam, nak bina Islam seorang Muslim ini, asas dia yang paling penting ialah akidah. Akidah. Baik. Tanpa akidah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat didirikan. Tanpa akidah. Akhlak tidak terkecuali dari perkara tersebut. Kalau tak ada akidah yang sempurna, akhlak itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia cakap itu. Akidah adalah menjadi asas kepada akhlak. Tanpa akidah, maka sistem akhlak tidak akan terbina. Tidak akan terbina, dia kata. Tanpa akidah, akhlak yang sempurna ni tidak akan terbina. Tanpa akidah, tiada tempat bagi akhlak. Inilah hakikat yang sengaja ditegaskan oleh Islam. Kerana akhlak tanpa akidah, akhlak ada bagus, tapi tanpa akidah, samalah seperti mahkamah tanpa hakim. Dia kata gitu. Akhlak tanpa akidah, samalah mahkamah tanpa hakimnya. Apa ada faedah? Tak ada. Itu kita nak menilai orang ini, tuan-tuan, dinilai melihat pada akidahnya dahulu. Kemudian tengok syariat dia. Kemudian barulah akhlak dia. Kalau tuan-tuan kan, saya bagi macam inilah contoh. Tuan-tuan tengok seorang ni semayang banyak rakaat. Lepas maghrib kan, dia semayang sunat banyak. Kemudian dia ambil Quran baca. Kan? Tuan-tuan akan lihat apa? Dari segi itu, tuan-tuan kata, bagus dia. Tapi betulkah dia ni betul-betul bagus? Benar-benar bagus? Kita tak boleh nilai sehingga kita tahu akidah dia macam mana. Rupa-rupanya dia ni mempunyai fahaman bahawa Allah buat segala sesuatu, kemudian Allah duduk diam, Allah serahkan kepada manusia untuk buat apa yang manusia nak. Contohlah, ni contoh, ini saya buat cerita je. Orang ada tak ada saya tak tahu. Boleh faham saya cakap? Dia tu mempunyai fahaman Allah buat segala-galanya. Lepas Allah buat, Allah duduk diam, dah tak buat apa-apa. Maka semua yang berlaku ini adalah ikut apa yang manusia nak buat. Akidah tu betul ke salah?
Salah kan? Baik. Bila akidah tu salah, yang syariat tadi dia semayang banyak, puasa banyak, baca Quran banyak, ada nilai ke tak ada nilai? Tak ada nilai. Itu yang dia buat ikut syariat tu. Apatah lagi dengan akhlak tadi. Macam itulah. Kalau akidah tak betul, syariat tak betul, maka tak ada nilai akhlak dia. Tidak ada nilai akhlak dia. Baik, itu dia nak highlightkan. Masa tu, bila sebut tentang agama beriman ini tuan-tuan, dia akan ikatkan dengan hari akhirat. Sebab akhlak ini dibina atas asas beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Asas akhlak ini. Lepas tu disebut, hubungan yang sedemikian penting dan asas ini dapat difahami dengan begitu jelas dalam hubungan antara dua rukun iman, iaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Dengan ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, seseorang itu akan tinggalkan kebiasaan dia yang bercanggah dengan agama, dengan Islam. Contohnya para sahabat dulu dah. Bila mengucap 2 kalimah syahadah di Mekah ini, semua mengajak kepada manusia ni, Islam mengajak manusia ni kepada mempercayai Allah itu esa dan ada hari akhirat. Itu dua. Dengan keyakinan itu, sahabat ini berubah hidup dia. Daripada yang awalnya mencari semata-mata kepentingan nafsu, kepentingan dunia, berubah. Sebelum ini menganiaya orang, menzalimi orang, akhirnya berubah. Berubah tu kerana iman tadi. Iman tadi itulah yang membentuk akhlak seseorang. Menyebabkan dengan sebab dia beriman, Allah ni sentiasa melihat apa saja yang kita buat ini akan diberi ganjaran, maka manusia yang berakhlak ini, dia akan tetap berakhlak sama ada di hadapan orang ataupun di dalam tempat yang sembunyi. Kerana akhlak itu dibina atas dasar iman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi kalau orang ni tidak ada asas iman, kita boleh tengok, oh baguslah dia ni, cakap betul lah dia cakap. Kita kena berlaku adil, tak kira kepada siapa. Sama ada kawan kita atau lawan kita. Wih, baguslah dia cakap. Tapi bila dia pula ada kuasa, dia pula temberang pula. Yang ada kawan dia bagi hak, yang lawan dia menafikan hak. Kenapa ni? Kerana akhlak dia bukan dibina atas dasar iman. Boleh faham kan saya cakap? Beza. Tapi kalau akhlak atas dasar iman, dia akan buat apa yang diajar, disuruh oleh agama. Kita disuruh berlaku adil, tuan-tuan. Berlaku adil ni, tuan-tuan, hatta kepada kawan, lawan, sesiapa sahaja. Berlaku baik ni kepada sesiapa sahaja. Tak kira siapa. Itu akhlak. Kalau kita berjanji, maka akhlak dia apa? Tunaikan janji. Itu akhlak lah. Lepas tu, akhlak yang diajar oleh Islam ini berbeza dengan etika-etika yang dicanang oleh manusia. Berbeza. Sebab etika itu tidak ada asas akidah. Baik, hari akhirat adalah hari pembalasan, baik ataupun jahat. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Gerak yang baik akan menerima balasan yang baik. Gerak laku perbuatan jahat akan menerima balasan yang jahat. Kan hari akhirat tadi, beriman tadi. Kita beriman. Tidak ada gerak laku perbuatan manusia, walau sekecil debu sekalipun, yang terlepas daripada pembalasan. Manusia ni beriman macam tu. Tidak ada benda yang kita buat yang terlepas daripada pembalasan. Dia beriman. Atas asas keimanan tersebut, disitulah akan ditegakkan akhlaknya. Atas dasar iman tersebut, ia akan menjadi asas kepada akhlak bagi seseorang manusia itu.
lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Disebutkan di sini, bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, sifat yang buruk. Kalau dia tak beriman kepada hari akhirat, dia mempunyai sifat yang buruk. Barangkali hari ini dia baik, esok belum tentu dia baik. Dulu dia tak elok, sekarang elok, lepas ni barangkali dia jadi tak elok. Itu mungkin. Sebab dia tidak ada kekuatan yang mengikat dia iman. Dan bagi Allah jugalah sifat yang tinggi, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Hubungan antara dua asas keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat tadi menunjukkan secara jelas dan tegas tentang hubungan antara akidah dan akhlak. Menunjukkan antara akidah dan akhlak ini mempunyai hubungan yang cukup penting. Asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terbinanya akidah Islamiah, dan asas keimanan kepada hari akhirat adalah dengan terbinanya akhlak Islamiah. Saya ulang balik. Dia cakap apa ni? Asas keimanan kepada Allah, dia akan melahirkan akidah Islamiah yang sempurna. Allah ni Maha Esa, Allah ni Maha sempurna dan semua. Jadi apa saja yang datang daripada Allah, dia akan terima. Dia akan terima. Okey. Asas keimanan kepada hari akhirat ini, kalau dia ni yakin tentang hari akhirat, maka dia akan membina akhlak Islamiah. Seorang ni akan berkata benar, walaupun dia tahu orang tak tahu, tapi dia akan berkata benar. Kenapa dia akan berkata benar itu? Pasal keyakinan dia Allah Maha tahu setiap benda yang kita buat akan dihisap di hari akhirat. Menyebabkan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu kita tuan-tuan, kalau kita ada masalah tentang cakap bohong, janji tak tepati, apa lagi suka mengambil hak orang, suka fitnah orang, suka mengumpat orang, apa benda lah, semua benda-benda yang tak elok itu puncanya kat mana? Puncanya keyakinan kita dengan hari akhirat itu tidak kuat. Itu aja. Puncanya kerana keyakinan kita dengan hari akhirat ini tidak kuat sehingga boleh mempengaruhi diri kita. Baik. Habis. Jelasnya binaan akhlak yang hakiki. Binaan akhlak yang hakiki hanya akan dapat dibina di atas asas akidah atau atas asas metafizik yang namun binaan akhlaknya itu adalah binaan yang didirikan di tepi gaung yang curam, yang sudah pasti akan runtuh. Tapi kalau kita bina akhlak tanpa iman, dia diibaratkan contohnya kita membina sebuah binaan di tepi gaung. Di tepi gaung yang curam, yang pasti akan runtuh satu hari nanti. Kita bina akhlak atas dasar iman. Dia kuat, mantap. Tapi kalau kita cuba membina akhlak tanpa dasar iman, dia diumpamakan kita mendirikan binaan di tepi gaung yang curam, yang sudah pasti akan runtuh. Runtuh binaan hidupnya sewaktu di dunia, yang pasti membawa keruntuhan binaan hidup di akhirat. Dekat dunia pun runtuh, dekat akhirat pun runtuh, kerana tidak berdasarkan kepada iman yang benar. Firman Allah Ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Maka apakah orang yang membangunkan masjid? Dia membangunkan masjid, bagus tak? Baguslah. Bina masjid bagus? Bagus. Tengok ni. Baguslah, akhlak bagus, kerja bagus. Apakah orang yang membangunkan masjid yang didirikan di atas dasar takwa kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah, itu lebih baik, ataukah yang membangunkan masjid yang didirikan di tepi jurang yang hampir runtuh? Mana yang baik? Maknanya yang satu tadi dia membina masjid atas dasar takwa,
Tetapi satu lagi ini dia bina masjid bukan atas dasar takwa kepada Allah, tetapi kerana dunia. Kerana dunia, bukan mengharapkan akhirat. Dia hanya mengharapkan dunia. Apakah sama? Tidak sama. Sebab masjid yang didirikan di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka. Akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Sebabnya apa? Kerja buat dia tidak berdasarkan kepada akidah, mengharap kepada keredaan Allah dan hari akhirat. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu je nak ceritanya. Baik, itu je lah yang dia nak cerita. Akidah ini, akhlak ini mesti asasnya ialah akidah. Mesti asasnya akidah. Adapun akhlak yang dibina tanpa asas akidah, dia adalah akhlak yang rapuh. Barangkali depan orang elok, waktu sekarang elok, akan datang belum tentu. Belum tentu. Saya dah cerita dulu kan, ada tempat, ada negara buang sampah salah, didenda. Apa kamu ni tak ada akhlak buang sampah, berkata-kata, didenda. Tapi zina boleh tak? Zina tak apa. Kahwin dua, mengamuk orang. Baru ni ada cerita kan, kahwin dua mengamuk orang. Padahal dia kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat, sesuai dengan apa yang syariat Islam sebut. Mengamuk orang. Tapi seorang lelaki, apa dia panggil tu baru ni? Dia panggil lelaki ada 20 perempuan tu apa nama? Berapa Candy apa? Apa? Daddy? Sugar daddy tu. Dia ada 20 orang perempuan. Tak ada pula orang mengamuk. Tak ada pula perempuan lain bising-bising, tak ada. Tapi kalau ada si fulan ni kahwin 3, kahwin 4, mengamuk orang. Ini apa benda? Apa benda ni? Tapi ada kalau seorang lelaki, dia ada ramai perempuan, tak apa pula. Pasal apa jadi macam tu? Pasal akhlak dia, nilai hidup dia ini bukan didasarkan kepada akidah. Diasaskan semata-mata kepada nafsu dan juga akal semata-mata. Maka dia tidak akan baik dan tidak akan kekal. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.